Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nope Channel. So nampaknya kenyitan mata Dr. Sam tidak diendahkan sahabat-sahabat semua. Walaupun cuba memberikan isyarat dengan meletak jawatan sebagai bendahari dalam Perikatan Nasional, tapi seolah-olah tindakan itu diendahkan, tidak dipedulikan oleh Parti Bersatu. Dan hari ini sahabat semua, sekali lagi, kehancuran Parti Bersatu ini semakin dekat. Kerana apa? Ya, apabila hari ini kita dipertontonkan satu lagi perkara, ya, apabila Esko Bersatu, ya, Pemuda Bersatu meletakkan jawatan. Jadi apa sudah berlaku dengan Parti Bersatu ini? Huru-hara, ya, mungkin akan tenggelam tidak lama lagi sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda apa yang berlaku, ya, sehingga mereka meletak jawatan. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita lihat bersama kenyataan media ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nope Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Dua lagi Esko Pemuda Bersatu lepaskan jawatan. Wow, adakah ini tanda kehancuran, ya, Parti Bersatu ini sahabat semua? Ini yang menarik untuk kita lihat dan tunggu dan lihat. Jadi dikatakan Pemuda Bersatu terus bergolak apabila dua lagi eskonya bertindak melepaskan jawatan yang dipegang dalam biro sayap parti itu. Pasangan itu adalah Abdul Aziz Rashid Khan dan Afrizan Jamil yang membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Biro Pengurusan Pemuda Bersatu. Bagaimanapun, menurut laporan portal Free Malaysia Today, mereka masih mengekalkan jawatan Esko tapi tanpa memegang sebarang portfolio. Kedua-dua mereka dilantik ke biro itu oleh Ketua Pemuda Bersatu Hilman Idam pada 29 November tahun lepas. Dan pada 9 Januari lalu, Mayor Nakiuddin, ya, Samsudin juga melepaskan jawatannya sebagai Ketua Biro Profesional dan sukarelawan pemuda itu berkuat kuasa pada 5 Januari lepas. Mir berkata peletakan jawatannya itu dibuat atas sebab perbezaan pendirian dengan kepimpinan Hilman yang dilihat luar daripada kebiasaan dan tidak menggambarkan amalan pentadbiran yang baik. Bagaimanapun, Hilman dalam kenyataan balasnya menafikan wujudnya salah faham antara kepimpinan sayap itu dengannya. Sebaliknya, dia mendakwa peletakan jawatan Mayor Nakiuddin dibuat karena bermasalah dalam menguruskan organisasi. Kata Hilman lagi, ini selepas Mayor Nakiuddin gagal menyerahkan segala dokumen berkaitan pentadbiran dan pengurusan kepimpinan terdahulu sayap parti itu kepada kepimpinan baharu yang dilantik pada pemilihan Perhimpunan Agung Pemuda Bersatu yang lalu. Dan sementara itu, Aziz dan Afrizan yang berasal dari Sabah dipetik sebagai berkata, walaupun Pemuda Bersatu mempunyai 3 eksko yang dipilih dari Sabah, namun peranan biro yang diberikan kepada mereka tidak signifikan. Menempatkan kami bertiga dalam biro pengurusan tanpa peranan khusus adalah tidak wajar, katanya. Bagaimanapun, tanpa portfolio yang memberi kami lebih banyak ruang untuk berhikmat dengan lebih baik dan menumpukan tenaga untuk memperkukuhkan parti di Sabah bagi menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang pada pilihan raya umum yang ke-16, katanya dalam satu kenyataan. Jadi pada 29 Oktober lalu, Hilman yang juga Arun Gombak setia diumumkan sebagai Ketua Armada Bersatu bagi penggal 2024 dan sehingga 2027. Waduh, susah begini sahabat semua. Mungkin semua mau mencari jawatan, menunjukkan dirinya hebat dan sebagainya. Hilman pula ini dikatakan membuat pengurusan pentadbiran yang luar biasa, kata pemimpin pemuda daripada Bersatu juga. Itu dia. Dan beberapa bulan yang lalu sebenarnya kita dikejutkan, ya, apabila Samsuri meletak jawatan dan dikatakan enggan menggalas tugas bendahari. Ramai yang tertanya-tanya apakah sebabnya. Ada yang tertanya, adakah Samsuri meletak jawatan karena memang dia tidak seorang yang tidak berkemampuan. Sedangkan Terengganu sendiri pun, ya, hanya beberapa juta saja KDNT ataupun pelaburan yang dia dapatnya, ataupun pendapatan negeri Terengganu. Mungkinkah itu antara penyebab, dan mungkinkah juga ada yang menyatakan bahwa beliau cuba
menunjukkan tanda protes kepada Bersatu yang menapau semua jawatan ya di dalam Perikatan Nasional. Jadi pelbagai ya persoalan ya yang ditanggapi oleh rakyat di luar sana. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda ulasan daripada pemerhati politik ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama melihat kenyataan media ini. Jadi sudah lebih sebulan Menteri Besar Terengganu Samsuri meletakkan jawatan sebagai Bendahari Agung Perikatan Nasional. Sudah sebulan juga punca dia mengambil tindakan itu kekal menjadi teka-teki. Bagi setengah orang yang mengikuti rapat perkembangan politik negara, pengunduran Ahmad Samsuri memang satu yang mengejutkan dan mungkin hanya segelintir yang berasa sebaliknya. Hal itu dapat dihidu apabila pemimpin kanan PAS Terengganu itu sendiri mengaku tidak tahu menahu apa yang mendorong bos mereka berundur daripada jawatan penting berkenaan. Sehingga hari ini tidak ada isyarat yang dihantar oleh Presiden PAS itu bagi memberi gambaran di sebalik langkahnya. Yang pasti dia enggan menggalas tanggungjawab menjaga hal ehwal kewangan gabungan parti pembangkang tersebut. Tugas bendahari itu kalau mau mudah difahami, kerjanya ialah sebagai tukang urus wang. Ia termasuklah mencari, mengurus selia atau dengan kata mudah, menjaga kantung kewangan organisasi. Jadi sudah tentu satu jawatan penting yang diperlukan ya komitmen yang tinggi dan mungkin tidak sesuai bagi individu yang sudah banyak beban tanggungjawabnya. Apatah lagi apabila tokoh berprofil tinggi dan dekat dengan Abdul Hadi Awang juga disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri yang layak diangkat daripada benih perjuangan PAS. Yang sudah tentu juga banyak persiapan perlu disusun rapi dan dicerakinkan gerak kerja ke arah itu agar sekurang-kurangnya dia bersedia jika sudah cukup jomlah dan dipanggil mengangkat sumpah sudah cukup jomlah ya. Jadi tidak kurang juga banyak orang menanggapi pengunduran Ahmad Samsuri daripada jawatan Bendahari Agung itu adalah tanda protes berjemaah PAS terhadap percaturan pemimpin tertinggi Perikatan Nasional menguruskan gabungan pembangkang. Perlu diingat, sebelum Ahmad Samsuri membuat langkah tersebut, PAS melalui pemudanya menyentuh isu perlantikan Setiausaha Agung PN. Pun begitu, nampaknya Bersatu seakan-akan tidak mengendahkan kenyitan mata tersirat tersebut. Mereka pula meletakkan Azmin Ali mengisi tempat yang ditinggalkan Hamzah Zainuddin. Seperti yang diketahui, semua orang kedua-dua mereka adalah pemimpin Bersatu. Mungkin peletakan jawatan tersebut memang pertanda PAS tidak berpuas hati. Tetapi ada kemungkinan juga ia tidak melibatkan isu pelantikan Setiausaha Agung. Pun begitu, nampaknya ia tidak memberi apa-apa kesan signifikan kepada senario politik semasa. PN masih tidak berselera, Kerajaan Madani kekal di Putrajaya dan PAS pun begitu saja seadanya. Ini bermaksud jika tindakan Ahmad Samsuri itu adalah protes kepada sekutu mereka secara tersirat, ia hanya mencetuskan kocokan kecil dalam cawan Perikatan Nasional. Bahkan semua pihak dalam PN tidak boleh berkata tidak enggan tidak dengan tindakannya itu. Kabar PN mahu PAS mencadangkan sendiri nama lain untuk dicalonkan sebagai pengganti Ahmad Samsuri berdasarkan perkembangan tersebut, bolehlah dianggap PAS belum mengemukakan sebarang calon. Jadi keadaan itu mungkin memungkinkan pengunduran Ahmad Samsuri boleh dibaca sebagai langkah seni politik dalam politik. Percaturan dalam percaturan atau strategi sebaliknya strategi. Namun sebenarnya langkah diambil oleh Parlimen Kewangan itu amat wajar jika dilihat kepada jawatan kuasa sedia ada dipikul pakar iora angkasa berkenaan. Apatah lagi ketika ini dominasi PN dilihat berpihak kepada Bersatu secara harfiah dan munculnya gabungan itu disandarkan kepada ketokohan Muhyiddin Yassin sebagai bekas orang besar UMNO. Bahkan ketika terbuang dari parti asalnya, Muhyiddin sempat memetik bait-bait sejak penyair terkenal Indonesia, "Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang." Mungkin juga lah, betul sangatlah tu. Jadi kerana itu sahabat semua, kita boleh melihat hari ini bagaimana Bersatu ya lebih mendominasi Perikatan Nasional. Calon Perdana Menteri pun mereka mahu Muhyiddin dan Hamzah nama yang disebut ataupun Azmin Ali. Tetapi PAS juga tidak kurangnya untuk menunjukkan mereka hebat daripada Bersatu, sahabat semua, dengan memberikan nama ataupun mencalonkan Hadi Awang sebagai calon Perdana Menteri daripada PAS. Namun berbeza pula dengan Mat Jargon. Nampaknya dia tidak bersetuju ataupun tidak mengiktiraf Hadi Awang sebagai calon. Kerana itu apabila beliau mengeluarkan kenyataan hanya ada 4 nama yang dipanggilnya sebagai calon Perdana Menteri,
antara Muhyiddin Yassin, Hamzah, Dr. Sam dan juga Tuan Ibrahim. Tapi tidak mungkin beliau mengiktiraf Hadi Awang ini. Jadi itu satu perkara yang menunjukkan bahwa kapal Perikatan Nasional ini makin hampir tenggelam, atau hanya menunggu waktu untuk tenggelam, bocor perahunya ataupun sebagainya. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.